الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قولي Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20. Wa an Abi Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Situ hadis yang ke-20. وعن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضت كل ملائكة الرحمة متفق عليه. وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالح أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada seseorang ataupun seorang lelaki, ada seorang lelaki yang hidup di zaman sebelum kamu. Dia telah membunuh ramai jiwa, iaitu 99 orang. 99 nyawa telah dibunuh olehnya. Maka dia tanya, fasa'ala an a'lami ahli al-ard, lalu dia carilah ataupun dia tanya, dia cari mana orang yang paling alim di tempatnya, di bumi tempat dia tinggal itu. Lalu dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadat. Rahib ini maknanya ahli ibadat ya. Pada zaman itulah. Kerana ini cerita Nabi ini cerita yang berkait dengan umat terdahulu, bukan umat Nabi SAW. Fa'atahu, lalu ia pergi menemui rahib itu, ahli ibadat itu.
Lalu ia menceritakan bahawa ia telah membunuh 99 orang. Masih ada lagikah peluang untuknya bertaubat? Fahallahu min taubah. Masih ada lagikah peluang untuknya bertaubat? Lalu si abid itu, si rahib itu, ahli ibadat itu menjawab, la, tidak ada peluang lagi. La, mana tidak ada peluang lagi. Faqatalahu. Lalu ia membunuh ahli ibadat itu, dan ia menggenapkan dengannya 100 orang. Ia mencukupkan dengan hak dia bunuh rahib itu, cukup 100 orang. Kemudian dia tanya lagi, mencari atau salah sini boleh kita terjemah mafhum. Maka kemudian dia mencari lagi, pergi selidik lagi, siapakah yang paling tahu, yang paling berilmu di bumi tempat ia tinggal. Lalu ia ditunjukkan kepada seorang yang alim. Kalau tadi rahib, ahli ibadat, ini alim. Lalu ia menceritakan kepada alim itu bahawa ia telah membunuh 100 orang. Masih ada lagikah peluang taubat untuknya? Lalu si alim itu berkata, na'am, ya. Si alim itu berkata, ya, masih ada peluang. Dan siapakah yang mampu menghalang antaranya dengan taubat itu? Tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang dia dengan taubat. Lalu si alim itu menyarankan kepadanya supaya pergi ke sebuah tempat sekian lah disebut tempat itu. Di mana di tempat itu mana ada masyarakat yang menyembah Allah Ta'ala, mana yang taat kepada Allah, yang mana hidup ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sembahlah Allah di sana bersama mereka. Ini saranan daripada si alim itu. Kemudian si alim menyebutkan lagi, wala tarji' ila ardik, janganlah engkau pulang ke tempat asal engkau, ke kampung asal engkau. Kerana kampung itu, kerana tempat itu ardusu, tempat yang tidak baik. Lalu pergilah lelaki berkenaan mengikut saranan si alim itu, sehingga apabila ia berada di pertengahan jalan menuju ke destinasi yang ditunjuki oleh si alim itu, tiba-tiba atahul maut, dia telah dijemput oleh kematian. Mana dia telah meninggal dunia dalam perjalanan untuk pergi ke tempat dia nak bertaubat lah, bersama dengan mana orang-orang yang menyembah Allah di tempat di dalam hadis ini tidak disebut apa nama tempat itu. Selepas itu maka berbalahlah tentangnya malaikat rahmat dan malaikat adab. Jadi nak tentu macam mana, apakah dia ni dikira sebagai ahli nar ataupun ahli jannah. Maka berbalahlah malaikat rahmat yang merujuk pada syurga dan malaikat azab yang merujuk pada neraka itu. Berkatalah malaikat rahmat, orang ini datang sebagai orang yang bertaubat, yang menumpukan hatinya kepada Allah. Mukbilah itu maknanya hati dia mukbil ni, dia hadap ke hadapan itu dengan maksud untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu berkata pula malaikat azab, sesungguhnya dia ini tidak melakukan apa-apa kebaikan pun. Sesungguhnya orang ini tidak melakukan apa-apa kebaikan pun. Lalu datanglah kepada mereka, yakni kepada malaikat itu yang sedang berbantah berbalah itu, seorang malaikat yang lain dalam rupa manusia. Lalu faj'aluhu bainahum, lalu mereka menjadikannya sebagai maknanya pemutus lah, sebagai pemutus. Lalu malaikat yang dalam rupa manusia itu berkata, bila setuju nanti dia jadi hakim, sebagai kita kata pihak pendamai, maka dia berkata, malaikat dalam rupa manusia itu, qisu ma bainal ardain, kamu ukurlah
di antara dua tempat, di antara dua tempat, jadi tempat mula-mula dia bergerak dan tempat hak dia nak pergi, destinasi dia. Mana jarak antara tempat dia mula bergerak dengan tempat dia mati itu, dan tempat dia mati dengan tempat destinasi dia tu, mana yang lebih dekat? Itu maksudnya. Fa ila ayyatihi ma kana adna, maka di antara dua tempat itu yang manakah yang lebih dekat, maka dialah yang dapat. Ke mana yang lebih dekat di antara dua tempat itu, jaraknya, maka dialah yang dapat, malaikat itulah yang dapat. Gitu. Faqasu, lalu mereka pun mengukur jaraknya. Lalu mereka mendapati orang itu yang mati itu lebih dekat kepada bumi yang menjadi destinasi, bumi yang hendak ditujunya. Maknanya tempat dia mati bila diukur, mana lebih dekat dah dengan tempat dia nak pergi. Kalau nak banding tempat dia mati dengan tempat dia mulakan perjalanan di kampung dia tu lah, maka dia lebih dekat kepada tempat dia nak pergi bertaubat itu. Jadi dekat tu disebut sini, dekat tu maknanya sedikit saja, sedikit, mana sikit tu jarak tu. Lalu diampunkan baginya, mana diberikan keampunan kepada. Dalam satu riwayat ada sebut fana'a bi sadrihi nahwaha. Sila turun ke bawah tu. Mereka fawajaduhu adna ila al-ardi allati faqabadathu malaikatur rahmah. Tu bawah tu. Lalu ia diambil oleh malaikat rahmat, yakni syurga lah maksudnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dalam satu riwayat lain, dalam satu riwayat fi sahih dalam kitab Bukhari lah, fi sahih ada berbeza matan dia. Fakana ila qaryati salih aqrab bi shibrin faju'ila min ahliha. Orang itu lebih dekat kepada kampung yang saleh itu, kampung orang-orang saleh. Kampung saleh itu maksudnya kampung orang-orang saleh itu dekat dia ni, kita tu jarak sependek, akrab tu ada saya timah maf'ul, akrab bisa sependek ataupun sekadar sejengkal, tu je jarak lebih dekat. Jadi terjemah maf'ulnya maknanya jarak itu sedekah saja, dia lebih dekat ke kampung orang-orang soleh itu, maka dia dikira min ahliha, maka dia dikira sebagai orang soleh. Faju'ila min ahliha, maka dia dikira dari kalangan orang soleh, makna masuk syurga lah. Dalam satu riwayat lain dari kitab sahih juga, kitab Bukhari juga ada disebut begini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat itu supaya taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi, supaya maknanya menjauhkan gitu, dan kepada arah ini supaya jauhkan dari arah ini, dan supaya dekatkan dari arah ini. Itu maksudnya. Dia gini misalnya kita kata duduk tengah, jadi Allah SWT wahyukan, maknanya maklumkan kepada malaikat supaya kita kata kalau bahasa kita kat kesok lah, bila kesok ni jauh sikit, bila jauh ni jauh daripada tempat dia mula-mula pergi tu, dia jadi lebih dekat lah, jadi dekat sikit gitu. Dan dia pun kata, malaikat tu qisu ma bainahuma, bila dia buat gitu, mana sebab kalau kita tengok dari riwayat fana'a bi sadri, fana'a ni maknanya dia tolak kesok, kesok dada dia ke arah kampung soleh, kampung orang soleh. Itu maksudnya. Jadi qisu ma bainahuma, ukurlah jarak di antara keduanya, maka mereka mendapati orang itu lebih dekat kepada tempat yang destinasi dia kadar sejengkal, lalu diampunkannya. Dalam riwayat al-Sunnah fana'a bi sadri, mana malaikat itu tolak dia gini. Misalnya kita contohnya asyik ni, kita pun buat gitu sikit, itu dia panggil na'a, duduk gini tolak. Mana dia gini, na'a ni maksudnya kita buat tu mana dalam keadaan orang tidak nampak lah, tolak sikit lah, mana orang tak perasan, itu na'a. Kalau bahasa Kelantan kat dia sesuai mana kesok lah, tu
Kesak dada dia tu tolak. Mana dada tu jadi lebih ukur tu di dada. Dada tu ke depan. Dada tu ke depan. Nahwal qaryatis salih. Tu kembali pada qaryah salih, kampung orang-orang baik itu. Ini cerita ni berdasar pada wahyu lah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ini. Jadi sebelum kita bincang hadis ni, kita nak tengok sikit Sa'id Abi Sa'id ni, sebab hadis ni dalam hadis yang ke-20 ni kiranya pertama kali kita jumpa Sa'id, iaitu Sa'ad bin Malik ataupun biasa dikenali sebagai Abi Sa'id Al-Khudri ni. Abi Sa'id Al-Khudri ni, siapa dia Abi Sa'id? Secara ringkas kita nak tengok segi terjemah dia. Biodata Abu Sa'id Al-Khudri ni. Abu Sa'id Al-Khudri ni nama dia ni adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Tha'labah bin Ubaid bin Abjar. Dia ni nama Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Tha'labah bin Ubaid bin Al-Abjar. Wahwa Khudrah. Dia adalah Khudrah bin Auf bin Harith bin Khazraj Al-Ansari. Al-Khudri, jadi sebut Abi Sa'id Al-Khudri itu, Khudri itu nisbah pada Khudrah tu. Jadi Abjar itu Khudrah bin Ubaid bin Al-Abjar. Abjar itu Khudrah bin Auf. Jadi maknanya kita kata nisbah Khudri itu nisbah pada datuk dia yang keberapa tu. Sebab dia aslinya Sa'ad. Dia tu nama Sa'ad. Abu Sa'id. Maknanya ada anak dia nama Sa'id. Ada anak dia Abu Sa'id, bapa Sa'id. Dia ni lebih terkenal dengan kunyah dia. Bukan nama dia sebenarnya Sa'ad. Ayah dia nama Malik. Jadi Sinan ini datuk dia. Lepas tu datuk atas lagi nama Sa'labah, datuk atas lagi nama Ubaid, datuk selepas tu nama Abjar. Abjar ini dia ni adalah Khudrah bin Auf. Khudrah bin Auf bin Harith bin Khazraj Al-Ansari. Dia ni orang Ansar. Jadi Khudri itu nisbah pada Khudrah, datuk dia tadi. Datuk yang keberapa? Yang ketujuh ataupun yang ke-6 So 2, 3, 4, 5. Yang ke-5. Nisbah si Khudrah bin Auf itu. Dia ni dari kalangan asal Ansar. Dari kalangan Ansar. Jadi kunyah dia Abu Sa'id. Dan dia masyhur. Lebih masyhur kunyah daripada alamiah dia. Nak banding segi alamiah dan kunyah alamiah ni nama khas lah. Nama asal dia Sa'ad bin Malik. Jadi lebih masyhur lagi Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Qatadah bin Nu'man itu adalah adik-beradik seibu. Mana ayah lain, tapi adik-beradik seibu dengan dia. Qatadah bin An-Nu'man Az-Zufari, salah seorang turut serta dalam peperangan Badar. Ayah dia, yakni Malik itu, ayah Abu Sa'id Al-Khudri ini, dia syahid dalam peperangan Uhud, dalam medan Uhud. Dalam medan Uhud, ayah dia, yakni Malik bin Sinan itu syahid. Mana ayah dia ni pun maknanya sahabat juga kan. Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah antara mana orang alim, huffaz, yang ingat banyak hadis. Dia ni di kalangan sahabat, dia ni dikira sebagai huffaz, al-huffazul muksirin, mana hafiz yang banyak ingatlah hadis. Sebab tu dia antara sahabat yang banyak ingat hadis. Dan dia ni dikenali sebagai ulama fiqh di kalangan sahabat. Salah seorang ulama fiqh yang menjadi tempat rujuk di kalangan sahabat dalam bidang fiqh, Abu Sa'id Al-Khudri ni. Dan kalau kita baca sini dia tidak sebut. Kalau kita tengok dalam kitab lain, dia ni memang dia mengajar, tempat rujuk dia ni. Sebab ada setengah sahabat tu dia tidak mengajar, jadi dia ni mengajar. Selain itu disenaraikan dia juga ni di kalangan sahabat al-uqalaul fudala, mana orang-orang yang pintar, orang cerdik lah, orang cerdik yang banyak kelebihan. Dia ni Al-Imamul Mujahid, seorang pemimpin yang maknanya berkelibar lah maksudnya. Dan dia ni
menjadi mufti di Madinah. Khususnya ketika di akhir usia dia, di akhir ketika dia tua lah. Dia ni jadi mufti di Madinatul Munawwarah, Abu Sa'id Al-Khudri. Dia ni antara orang yang lama bersama Nabi dan banyak masa dia habiskan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia hafal banyak hadis-hadis Nabi. Dia ingat banyak. Dan dari segi periwayatan dia, hadis-hadis yang melalui dia, mengikut catatan ulama, 1170 hadis. 1170 hadis. Maknanya banyak tu. Banyak lagi daripada Abu Bakar tu. Setengah sahabat tu sahadis pun tak ada riwayat. Setengah tu 2 hadis, 3 hadis. Dia ada 1170 hadis. Dia sebutlah dalam Bukhari ada 43 hadis. Bukhari Muslim sepakat 43 hadis per hadis ni. Ini antara hadis yang menepati syarat Bukhari dan Muslim. Kira muttafaq alaih. Kalau Bukhari riwayat saja, yang tidak diriwayat oleh Muslim ada 16 hadis. Dan yang diriwayat oleh Muslim tidak diriwayatkan oleh Bukhari ada 52 hadis. Baik, dia ni dari sudut semangat juangnya, dari sudut jihad fi sabilillah, Abu Sa'id Al-Khudri ni, kerana dia ni antara sahabat ketika awal Madinah, dia ni kira sahabat kecil. Nabi takwi dia pergi perang Uhud, faqad istasgharahu Nabi. Nabi anggap dia ni kecil, terlalu kecil, tak cukup lah kriteria untuk turut serta dalam peperangan. Sebab tu dalam peperangan Uhud tu, makna dia tidak turut serta lah, sebab dia dianggap kecil. Tapi dia nak pergi perang, Nabi tahu. Dalam peperangan Khandaq, Nabi izinkan dia pergi perang. Peperangan Khandaq ni tahun berapa dah, baru dia pergi perang, baru Nabi izinkan dia. Dia sebut, dia kata dia turut serta berperang bersama Nabi 12 kali peperangan. 12 kali peperangan dia turut serta berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni dari segi sifat zahir dia lah, bila orang tengok tu, mana dia ni misal dia tu nipis lah. Misal dia tu nipis, lepas tu janggut dia tu warna kuning. Kali dia bubuh apa, za'faran, jadi kuning. Janggut dia tu gitu dia. Tapi seorang yang hebat lah. Nampak perawatan kita, seorang yang hebat. Abu Sa'id ni meninggal di Madinah Al-Munawwarah pada hari Jumaat, dan dia dikebumikan di kubur sahabat lah, di kubur Baqi' itu pada tahun 74 Hijriah. Itulah pendapat yang masyhur, walaupun ada lagi yang kata di tahun-tahun yang lain, misalnya tahun 93, 94, 95. Tetapi pada tahun 74 itulah yang masyhur tarikh wafat Abu Sa'id Al-Khudri. Dia ni antara tokoh yang terkehadapan dari kalangan sahabat. Ini antara tokoh dia, disebutkan begitu. Itu sikit sebanyak berkenaan Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau nak tengok detail lagi, kena rujuk dalam kitab lain lah. Dalam Isabah di sini secara ringkas. Baik, kita nak tengok sikit hadis ni dari beberapa perkara. Pertama sekali, hadis ini mana diletakkan, disusun oleh Imam Nawawi di bawah tajuk taubat lagi. Yang mana dalam hadis ini diceritakan, yang mana watak yang Nabi sebut hadis ini adalah watak mana orang tidak di zaman Nabi, zaman sebelum itu. Macam mana Nabi tahu ini banyak hadis seperti man kana qablakum, orang sebelum kamu. Macam mana Nabi tahu? Sebab itulah ini antara bukti bahawa hadis ini adalah mukjizat. Ini salah satu bukti bahawa hadis Nabi ini adalah mukjizat. Macam mana Nabi boleh cerita benda yang lampau, sedangkan tidak ada satu arkib yang menyimpan peristiwa-peristiwa lalu, tak ada zaman Mekah ni. Tetapi Nabi boleh tahu. Ini banyak ni, jenis-jenis gini ni banyak hadis. Ini antara bukti bahawa hadis Nabi adalah mukjizat. Walaupun tidak setaraf Al-Quran, tetapi mukjizat. Yang mana dalam hadis ini disebut, ni nak ayatnya bahawa taubat itu, dia ni bunuh orang. Cuba hadis-hadis gambarkan.
Dia bunuh sampai 99 orang. Ni teruk nah ni. Ulama kata dahsyat nah dia ni, tetapi manusia ni kan Tuhan buka pintu hati dia. Jadi masa dia nak taubat tu pun masih ada lagi perangai tu. Jadi dia nak cari, kalau tengok dalam apa ni perkataan hadis, fasa'ala an a'lami ahli al-ard, dia nak cari orang yang paling tahu lah, paling alim. Dia cari orang yang paling alim di tempat tu, paling tahu tentang urusan agama, sebab dia nak taubat ni. Tiba-tiba orang tunjuk dia kepada rahib. Rahib ni dia tidak alim, tidak semestinya alim, ahli ibadat. Rahib sini ni ahli ibadat maksudnya. Dia ni di zaman Nasara lah, di zaman agama Kristian. Di zaman Nabi Isa. Syariat Nabi Isa lagi dia ni. Rahib. Jadi rahib itu maknanya dia ahli ibadat, maksudnya ahli ibadat, dia bukan alim. Jadi dia pergi, bila dia tanya makna dia no. Di sini kita nampak ni saya sebut maknanya secara ringkas lah huraian ulama. Nampak dia ni sudah insaf, sudah terbuka pintu hati dia. Maka dia pergi cari. Bila orang royak kata dia pergi, dia pun tak royak lah gini-gini, dia cerita hal dia gini-gini. Tapi habis itu royak kata tak ada dah keluar taubat pada. Maka dia pun nak marah, dia bunuh. Ya tak ya dah tu, dia pun fakammala bihi mi'ah, lalu dia menggenapkan 100. Dia cukup 100. Sebab itulah dari segi kesimpulan hadis ni kalau kita tengok, dia kita tanya tu orang tidak alim. Ini ayatnya ahli ibadat ni dia tidak semestinya alim. Jadi sebenarnya ini satu kesalahan. Oleh kerana dia tidak alim, kadang-kadang jawapan dia beri itu tidak menepati kehendak soalan itu. Salah. Jadi tak kena lagi tu. Tetapi perasaan nak bertaubat tu masih ada lagi. Maka dia tanya ada lagi orang, dia tak puas hati. Jadi nampak daripada hadis ni, gambar hadis ni, dia nak marah. Tapi jadi perasaan taubat, perasaan insaf, menyesal tu ada. Tapi cuba, jadi kita kata nak taubat orang dah bunuh pula. Kita kena melihat dari sudut orang ni teruk nah ni. Sebab 99 orang bunuh. Dia tak heran siapa ni pasal orang lagu ni. Ini gambar Nabi. Jadi Nabi bawa watak yang teruk. Jadi kalau orang lain tak sampai ke tahap ni, peluang lagi terbuka lah maksudnya. Kalau hak sampai begini sekali 99 orang zaman dulu dia bunuh tu, boleh kata dia bunuh sendiri. Kalau orang lain ni kita kata mungkin pemimpin kita kata mana-mana pemimpin yang jahat tu, boleh jadi kalau bunuh juta dia tidak bunuh sendiri, itu arahan. Ni bunuh sendiri dengan jarak dekat. Mula zaman dulu guna pedang, makna dia melihat kawan tu jatuh, dia melihat kawan tu luka, dia melihat orang tu, dia tetap dia nampak. Ini makna jiwa teruk sangat ni. Jiwa teruk sangat. Nabi nak beri gambaran jiwa teruk. Tetapi jiwa teruk setara mana pun, bila Tuhan nak buka pintu hati dia, boleh buka. Dia peluang dia boleh bertaubat. Teruk nah. Jadi Nabi sebut lagi, dia pergi cari, tanya lagi, tak puas hati lagi. Ada lagi ke orang alim di tempat dia ni, lalu dia ditunjukkan kepada seseorang yang alim. Maka dia pergi cerita pada orang. Cuba tengok. Sini Nabi nak beri gambar. Ini hadis ni selain daripada nak menunjukkan taubat, dia ada beberapa perkara lain yang Nabi nak sentuh, Nabi nak sampai kepada kita. Bila kita jumpa orang ni, dia cerita lah gini-gini. Dia bunuh 100 orang. Bakal dia cerita, dia tak tahulah. Sebab sini ringkas, dia tidak sebutlah asalnya 99. Capung hak kawan tu seorang lagi dia kata. Dia kata tak boleh dah, mau nak taubat, mau gerai, mau pura-puri. So mau tetap dia mati dia. Boleh jadi dia cerita, boleh jadi dia tak cerita. Kuku mana pun dia sebut 100, patut terai dalam nas ini. Maka orang alim tu kata boleh. Orang alim boleh. Tidak ada yang boleh menyekat dia. Kerana waktu tertutup pintu taubat tu tidak ada pada dia. Jadi orang alim, cuba tengok ni, kita boleh gambarkan bagaimana jawapan si alim dengan jawapan orang tidak alim. Bahkan bukan sekadar itu, orang alim ni dia di mana dia tunjuk jalan keluar pula. Bukan sekadar boleh, tapi dia tunjuk jalan keluar. Dia kata kamu pergilah ke tempat itu. Di satu tempat, di sana orangnya baik-baik. Orang kampung tu baik-baik. Semuanya adalah orang yang sembah Allah. Tauhid lah maksudnya. Kamu pergi ke sana, kamu beribadatlah di sana, taubatlah, buat ibadat bersama mereka. Dan lepas tu dia sebut, kan orang alim dia ada cara dia lah. Jangan kamu kembali ke tempat asal kamu, kerana tempat asal kamu itu sebenarnya adalah tempat yang tidak baik. Gitu. Lalu dia pun pergilah kita ni. Dia pergi, siapa tahu, baik, tak apalah. Di sini terus kita ambil kesimpulan. Beberapa perkara kita boleh tengok.
Dalam hadisnya, pertama sekali, hadis ini selain daripada nak menyatakan pintu taubat itu tersangat luas, terbuka, dan kita sebut dah sebelum ni, dia hanya tertutup ketika nyawa berada di halqum ataupun ketika matahari naik secara sangsang itu. Naik balik matahari, seperti yang kita sebut dah sebelum ini. Kalau belum sampai ke tahap itu, walaupun teruk, bagaimana teruk sekalipun dosa yang dilakukan seorang itu, kalau belum lagi sampai ke tahap pintu taubat tertutup, dia masih ada peluang. Hatta dosa syirik sebesar mana, enggak membunuh ni tidak syirik, dia dosa besar, memang tetap terbuka. Itu pertama. Yang kedua, dalam hadis ini juga Nabi nak menggambarkan kepada kita beza antara orang yang alim dengan orang yang tidak alim. Jadi hadis ini nak sebut, yang kedua ni istinbat dia kelebihan orang alim. Kelebihan orang alim. Orang alim ni dia ada jalan penyelesaian dia. Kalau alim, cuba tengok jawapan dia, okay? Boleh, masih ada peluang. Tidak ada yang boleh menyekat kamu. Mana dia tahu. Dia tahu. Maknanya pintu taubat masih terbuka maksudnya. Tidak ada yang boleh menghalang antara orang ini dengan taubat itu. Kerana pada waktu itu bukan matahari pun seperti biasa lagi. Mana tanda-tanda tertutup pintu taubat itu tidak ada. Mana dia tahu. Lepas tu kita tengok lagi bagaimana penyelesaian yang dikemukakan oleh orang alim. Ini ayat kelebihan orang alim. Dia kata pergilah ke tempat tu. Atau tu dia ada kesimpulan lain pula situ. Yang ketiga, walaupun kita akan sebut apa berkait dengan tadi, yang ketiga, Nabi nak isyaratkan kepada kita bahaya orang yang tidak tahu ni cuba nak bercakap hal-hal agama ini. Bahaya. Cuba tengok ni, kesal dia sama ada bahaya pada diri dia, dia tak tengok. Seakhir sekali dia terkorban nyawa. Dia gagal dikenal pasti siapa di hadapan dia. Dia kecek mudah-mudah gitu. Ini nak ayatnya kelebihan. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina tak akan sama orang alim dengan orang tidak alim, tak akan sama. Okey, yang keempat. Yang keempatnya, daripada kenyataan orang alim ini kita boleh nampak bahawa taubat ini, misalnya bila dia sebut kawan ini boleh bertaubat, dia beri saran supaya pergi ke tempat. Maknanya daripada hadis ni ulama sebut bahawa tempat ini dia ada kesan. Dia ada kesan. Mana tempat ni dia ada kesan. Kadang-kadang manusia tu dia jadi teruk, jadi jahat kerana keadaan setempat itu. Kawasan orang tak molek, kawasan orang jahat, dia boleh mempengaruhi manusia. Di sini kita kena faham lah. Maknanya kita kena mengambil kira. Kalau kita nak buat rumah, sebab tu dalam hadis lain Nabi sebut al-jar qabla ad-dar. Tengok jiran dulu nak buat rumah. Sebab apa? Dia boleh mempengaruhi kita. Kalaulah kita tidak terpengaruh, apakah anak kita tidak terpengaruh? Apakah isteri kita tidak terpengaruh? Jadi maknanya faktor tempat tu perlu diambil kira. Selain daripada itu, isyarat dalam hadis ni juga mafhum, istinbatlah kita kesimpulannya sebagai pedoman atau panduan untuk kita. Bagi orang yang nak bertaubat ini, mana bagi khususnya kaunselor lah. Daripada hak ni panjang ni, hak ni sebenarnya kesip apa ni dalam kitab ni dia sebutkan, kalau dalam kitab lain mana hadis ni dari sudut kaunseling. Orang yang nak kaunselor ni kita kata bila dia nak kaunseling klien lah dia panggil istilah apa ni kan. Dia mesti bila dia tengok seorang tu buat salah, sebelum dia bui tip-tip untuk seseorang ni menjadi baik, dia kena buat koreksi ke atas orang tu. Dia kena siasat dulu. Macam gini. Makna dia kena pasti punca kejahatan itu. Punca kejahatan. Sebab tidak semestinya bila seorang itu jahat, maka kampung dia jahat. Tidak mesti. Tidak mesti bahawa seorang itu bila dia tu jahat, maka mesti kerana penduduk kampung itu jahat. Tidak mesti. Jadi maknanya kes ini kita kena ingat dalam hadis ni sebut ni orang kampung ni, tempat dia kira-kiranya. Jadi sebab itulah ulama sebut kemungkinannya bukan di kampung dia tu, bukan mana orang baru jahat. Kita tak boleh faham itu daripada hadis ni ulama sebut. Sebabnya orang alim ni pun duduk di kampung dia, orang alim ni tak lari. Orang alim ni dalam hadis ni disebut ni sebagai orang alim ni, dia tidak lari, dia duduk di kampung. Tetapi bila orang ni nak bertaubat, dia suruh pergi berhijrah ke kampung yang lain. Kenapa begitu? Ini mengisyaratkan bahawa tempat itu sebenarnya tidak ada masalah.
tetapi kawan-kawan dia yang duduk di kampung tu bermasalah. Ini orang silap pilih saya ni. Jadi kalau dia balik ke kampung dia takutnya sai pula. Pengaruh sai ni kuat. Tu Nabi nak ayatnya. Pengaruh isyarat sini ni banyaklah dari segi, kalau dari segi kaunseling perlulah orang kaunseling faham hadis ni. Mana orang alim ni dia tahu dia ni dia sudah, maknanya dia sudah berlaku dialog yang panjang. Kita anggarkan begitulah. Oh, kamu ni punca masalah kamu ni kerana kawan, pengaruh kawan. Jadi kalau kamu bertaubat dan kamu tinggal lagi di sini, boleh jadi kamu akan mengulangi kesalahan yang sama. Kerana kawan kamu masih ada, kawan kamu tak taubat, kawan kamu tak berubah, kamu saja berubah. Jadi nak jaga supaya taubat kawan itu kekal, maka dia suruh hijrah. Itu kelebihan hijrah pula. Itu banyak kau kita boleh lihat. Itu maknanya kadang-kadang seseorang itu bila nak jadi baik, bila kita sudah pasti bahawa pengaruh saya menjadi punca terbesar masalah dia, antara tip yang positif, yang baik, kita minta dia supaya dia berhijrah. Ni lah ulama ambil, dia panggil ikhlas dalam rukun taubat ni ikhlas. Kalau kita sebut sebagai ikhlas ni maknanya kena pasti punca manusia melakukan maksiat, dia kena jauhi benda tu. Seperti saya sebut sebelum ni, kalau biasa dia tak semayisyakan, dia ngai misalnya, kan saya sebut sebelum ni, maka dia tak boleh ngai tu, tak boleh pergi memancing lah dia tu. Tetapi kini nampaknya, sebab kalau nak kata semata-mata tempat, lebih banyak mana pengaruh saing lah, pengaruh kawan. Boleh jadi sebab tu dia suruh hijrah tu. Jadi ikhlasnya ke dia, jangan bersaing. Jadi payah bersaing jak kecil kita kata. Payah duduk satu tempat, tiba-tiba bila dia bertobat dia tak sibuk kawan dengan saya dia, akan timbul banyak masalah. Kalau popok gangster agak, dia boleh bunuh kawan itu. Popok gangster dia macam terikat. Jadi kena hijrah pergi tempat yang jauh supaya tiada hubungan dengan orang-orang jahat ni. Ini makna besar kedudukan hadis. Luah ini jawami'ul kalim, termasuk dalam jawami'ul kalim. Mana Nabi sebut ni banyak kesimpulan yang kita boleh ambil. Ni yang panggil jawami'ul kalim, kata-kata yang sedikit yang banyak cerita, tetapi banyak pengajaran yang kita boleh petik daripada hadis. Luah ni. Dia sebut gitu. Jadi dia kata di sana orang baik-baik. Mana kamu kena bergaul dengan orang baik. Sebab setengah manusia yang tidak ada kekuatan ni, dia tak mampu nak jadi baik dengan diri dia sendiri. Dia kena dalam jamaah. Maknanya orang alim ni banyak ilmu dia ni. Dia boleh tahu ni kawan ni kalau duduk seorang pula, nenginya pula ni. Kamu pergi tempat-tempat orang baik. Pergi tempat-tempat orang baik. Di sana insya-Allah, sebab dia kira environment, persekitaran dia tu mampu membantu dia. Sebab kalau persekitaran tu tidak mampu membantu kita, kalau kita ni lemah, bahaya. Orang alim ni tak apa, dia bagai ke doktor tak apa, duduk tempat kawasan sakit sebab dia ada kekuatan. Itu maksudnya. Jadi Nabi sebut sembahlah Allah di sana. Lepas tu dia sebut lagi, jangan kembali, la tarji' ila ardika, jangan kembali ke tempat kamu, tinggal duduk situ lah. Maknanya kita boleh anggarkan ulama sebut dalam syarah-syarah hadis, kerana kait hadis ni kata, maknanya kalau kemungkinan mengikut pengamatan orang alim ni, kawan ni walaupun dia bertaubat, kalau dia hidup sementara, kalau dia balik jadi pula. Ini hadirat perlu dibuat kajian kis-kis maksiat yang berulang. Misalnya penagih dadah misalnya. Misalnya penagih dadah sangat perlu kita ikut ni. Penagih dadah kalau kita tidak asingkan, kalau dia klik kapur jumpa dengan kawan-kawan dia pula, boleh jadi dia akan terlibat pula dengan penyalahgunaan dadah. Jadi tidak salah. Dari segi fiqh tidak salah, makna kajian berhak. Kalau kita asingkan dia, bila dia buat salah, kita pun letak dia buat salah, hari kata baru kita letak dia jauh. Hak tu kalau faham sunnah boleh pahala. Betul. Sebab kita tengok kes dia, bukan semua buat gitu. Bukan semua. Sebab kes-kes tertentu, misalnya kes yang boleh, misalnya kira ada tu kena asing lah, di bawah pengawalan kamu boleh berada di kawasan ni, kamu tidak boleh lebih kawasan ni. Kan ada kan peraturan itu. Seminggu sekali kamu kena pergi buat laporan di balai polis tepat-tepat sekian. Apa tu nak jaga. Jadi benda ni benda Nabi sebut dah ni dalam hadis. Mana ke depan Nabi ni sebab mukjizat kan. Kenapa kita nampak dah Nabi jangan fikir dah benda tu. Jadi hak manusia ada buat ni sebenarnya hakikatnya tiru. Hakikatnya Nabi sudah tunjuk dah, isyarat ada dah dalam hadis-hadis Nabi.
Begitu juga kalau kita ambil misalnya anak kita di sekolah, bila kita tengok, kita kena buat kajian anak kita kenapa teruk duduk di sekolah, teruk akhlak dia. Kita kena tengok siapa dia sana ni. Kadang-kadang kita perlu tukar sekolah, kadang-kadang perlu. Boleh jadi kerana tempat tu tidak sesuai. Sebab manusia ni dia pelik, manusia ni jiwa dia pelik, manusia ni kadang-kadang mana manusia bila pindah tu jadi molek. Jadi maknanya sebab itulah kita perlu bincang. Apa perlu bincang gini tengok. Boleh jadi dia duduk sekolah ni tak molek, teruk orang sakit kepala, pergi sekolah lain molek. Baik tu. Sebab itulah hadirat apa-apa ni kena bincang, kena melihat, cari tokoh-tokoh, cari pakar dia dalam bidang. Dia tahu sebenarnya contoh orang alim. Jadi bila dua ayat tu tepat, jadi kawan ni puas hati. Ni pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Besar ni. Itulah cerita. Mana dari segi kaunseling sangat perlu. Baik. Seterusnya sambung lagi kita ni. Jadi kawan ni pun nak pergi bertaubat lah. Nak pergi bertaubat, tiba-tiba dalam tengah jalan tu mati dia. Bagaimana? Timbul persoalan lah. Apa dia ni sebenarnya bertaubat dah? Dia ni bertaubat dah sebab dia mukbil. Tak siapa lagi ke tempat tu. Ni hadir maknanya ulama kata dia ni bertaubat dah. Nak ayat ni kelebihan taubat, kelebihan taubat. Siapa malaikat dia kata dia ni taubat. Kalau kita kata tak buat gapo-gapo lagi, tak sembahyang, tak puasa, tak gapo, baru taubat, menyesal dan nak pergi duduk di satu tempat nak bina hidup baru dalam taat kepada Allah. Kan di situ sokongan moralnya ramai, banyak sokongan persekitaran. Tak ada siapa mati. Tak buat amal ke? Ini yang kelebihan taubat. Memang yajubbu ma qablah. Taubat ni boleh menghapus soalan. Taubat ni bila seorang tu taubat dengan hati nurani dia, dengan ikhlas, hilang habis segala dosa-dosa yang dilakukan sebelum ni. Allah tak ambil kira. Allah tak ambil kira dosa dia sebelum. Seolah-olah begitulah. Dah ada ke sahabat Nabi. Ni kita kata hak masuk Islam, hak yajubbu tu asal kafir, bila masuk Islam maknanya jadi hilang habis segala kesalahan-kesalahan dia, hak jadinya baik. Maknanya seolah-olah tukarlah. Al-hasanat yuzhibna sayyi'at, itu kebaikan apa yang lakukan dia boleh menghilangkan kejahatan-kejahatan. Ni kesan taubat. Kat sini ni dia ni kira-kiranya orang Islam dia ni. Islam ni bukan orang kafir dia ni. Kalau sahabat Nabi kita kata tak pernah sujud pada Allah tu, masuk Islam pergi perang lalu mati. Nabi kata inilah sahabat dia tak pernah sujud tapi masuk surga, syahid. Hak tu kerana Islam, kerana kafir masuk Islam. Yajubbu ma qabla. Hak ni dak ni. Hak ni kita kena ambil kira. Innal hasanat yudhibna. Maknanya bertaubat dengan sungguh-sungguh, minta pandu orang ni, ikut tip-tip yang disebut oleh orang lain ni, itu dikira hasanat. Sikit apa tu, tapi apa kesan taubat itu. Tu ayatnya. Hak tu lah nak Imam Nawawi mari sini ayat kesan taubat. Taubat sungguh tu. Taubat sungguh. Akhir sekali dia masuk syurga lah. Okay, baik. Sini ada disebut beberapa perkara yang berkaitan ni. Ini kibunuh ni, berat kibunuh ni. Jadi tak ada disebut sini kibunuh. Iyalah kita kata ni syariat zaman Nabi dulu, syariat dulu. Sebab di sini dia ada buat. Sebab ada berlaku khilaf juga, tetapi jumhur ulama kata al-qatil, pembunuh ini taubat dia diterima. Sebab ada juga sahabat Nabi mengikut satu riwayat lah, tapi ada misalnya sini saya baca sikit, ini disebut sini. Jadi ulama sebut hadis ni menjadi bukti, salah satu bukti bahawa pembunuh itu taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kepada umum ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi keampunan orang yang melakukan syirik kepadanya, dan Allah akan memberi keampunan dosa selain daripada syirik bagi sesiapa yang ia kehendaki. Ayat ni merujuk kepada dosa yang tidak ditaubatkan. Katakanlah seorang itu dia buat dosa besar, dia tak sempat bertaubat, tak ada langsung kah peluang Allah akan maafkan dia walaupun dia tidak bertaubat. Dasar pada ayat ni ada peluang.
Hak tak ada peluang ni kalau syirik. Syirik memang Allah tidak. Tu ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, tidak ada langsung tauhid, maka berdasar pada ayat ni, Allah tidak akan ampunkan. Walau bagaimana surah Tuhan belaka, tapi berdasar pada ayat ni. Berdasar pada ayat ni lah juga setengah-setengah ulama, misalnya Ibnu Abbas sendiri, dia kata dalam satu riwayat lah, walaupun ada riwayat, ada ulama kata dak, di tempat lain Ibnu Abbas kata diterima taubat pembunuh ini, diterima. Tapi tak apalah, kukuk mana pun syirik ini jumhur ulama, kalau dia tidak ditaubatkan, maknanya tidak rujuk kepada tauhid semula, mati dalam keadaan syirik kepada Allah, memang berdasar pada ayat-ayat lain, tidak akan dimaafkan oleh Allah. Dia masuk neraka kekal khalidan fiha, kekal dalam neraka. Tapi kalau bunuh orang tapi tak tahu, memang dosa besar, tetapi ada peluang. Dosa-dosa lain selagi ada tauhid, itu maksudnya. Disebutkan daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ada satu riwayat daripada dia, disebut bahawa pembunuh itu tidak ada taubat bagi dia, kerana Allah berfirman, ni, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Sesiapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam dalam keadaan kekal. Allah benci kepadanya, Allah laknat dia, yakni Allah jauhkan daripada rahmat, dan Allah menyediakan azab yang sangat besar kepada dia. Bunuh dengan sengaja. Baik. Tetapi jumhur ulama menyebutkan hak sebenarnya, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebab saya tengok dalam kitab lain, ulama kata sebenarnya di tempat dia tak ayat mana, cuma ada ulama dalam kitab lain, tidak dalam kitab ni lah. Dia kata ada dari riwayat, kata Ibnu Abbas kata diampunkan, Allah akan ampun. Sebab kenyataan Ibnu Abbas misalnya dalam riwayat Malik pada disebut, adalah, bukan Ibnu Abbas saja. Mana tokoh mazhab pada sebut Tuhan tak terima, kerana beberapa sebab yang kita akan sebut selepas ni lah. Jadi jumhur ulama kata terima. Jadi ulama takwil lah kata-kata Ibnu Abbas kata tak terima tu. Dia kata kalau tak terima tu, kalau dia tidak taubat. Kalau dia tak taubat, kalau dia taubat terima. Dia takwil itu. Padahal Pak Ibnu Abbas sebut tu, kalau kita tengok, taubat pun tak ada. Kalau dia taubat, maknanya taubat pun tak terima. Tapi ulama kata tak, sebab di tempat lain dia kata terima, boleh. Ada ulama sebut itu. Maknanya dia sebut di tempat lain tu, hak kata tak terima tu, mana kalau dia tak taubat. Kalau dia taubat tu terima. Tetapi beratnya bunuh ni gini. Ni ulama simpul ke. Yang mendorong setengah-setengah ulama kata Tuhan tak terima tu, bukan tak terima tu maksud dia ni akan masuk neraka. Tak terima taubat atas dunia, dengan erti dia ni tetap dibicarakan di mahkamah Allah. Tu ulama sebut gitu. Sebab apa? Sebabnya kalau kita nak kira dari segi rukun taubat, dia tidak akan menepati bunuh. Misalnya, ayat pertama, bila berlaku pembunuh tu dia terikat, amalan membunuh tu, dosa besar tu dia terikat berkait dengan 3 perkara, 3 hak. Seseorang bila dia bunuh seseorang dengan cara tidak benar, sebenarnya dia telah merempuh 3 hak. Hak yang pertama, hak Allah. Kerana dia bunuh nyawa dengan tidak sebenar, maknanya dia sudah langgar hududullah, hak Allah. Yang pertama. Tapi hak Allah ni tidak syak lagi, ulama kata bahawa kalau dia bertaubat, memang Allah maafkan dia, sebab hak Allah. Baik. Tak apalah. Tetapi hak yang kedua, bila seorang terbunuh orang, hak orang yang kena bunuh, dia nak minta maaf dengan siapa? Kawan itu mati dah. Ni nak minta maaf dengan siapa? Hak orang kena, hak peribadi. Tu. Yang mana hak orang peribadi tu, kalau harta dia pun kena minta maaf. Ni nyawa ni. Lagu mana? Jadi taubat pembunuh itu tidak ada manfaat, dan dia tidak dapat menunaikan hak si mati, kerana orang yang dibunuh tu memang telah mati. Jadi siapa yang nak menghalalkan siapa dia? Setengah ulama kata waris dia menghalal. Dia kata hak
Hak tu tidak mesti, tidak putus. Sebab kadang-kadang halal tu kerana dia, kerana boleh pampasan dan sebagainya. Tapi hak sebenarnya, ni setengah ulama sebut gitulah. Jadi kini tak selesai. Dia memang kena bertaubat, memang kena bertaubat. Semua ulama kata orang membunuh kena bertaubat untuk atas rasa hak Allah sajalah. Tapi Allah akan maafkan hak tu Allah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam kisah lain, Allah gantungkan kemaafan Allah itu kalau misalnya dengan manusia. Untuk Allah pergi mau taubat dia tu, dia kena pergi minta maaf. Dia kena pergi minta maaf dengan orang yang dia curi harta kawan tu. Tapi kalau nyawa ni, dah, sebab nyawa ni memang Allah haramkan. Jadi ulama kata hak tu kalau Allah maaf, kalau paling tidaknya Allah akan maafkan atas rasa dia langgar perintah Allah. Tetapi dalam konteks dia nak minta maaf dengan masa, kerana ini nyawa bukan harta. Macam mana kawan tu nak maaf? Jadi kalau kita kata waris dia, dia kata hak tu tidak menepati kehendak tu, hak tu dia kata. Gitu dia kata. Sebab tu dia kata akhirnya bicara balik. Jadi bicaranya ke dia, Allah akan tanya. Jadi daripada situ ulama kata orang yang kena bunuh ni bila naik mahkamah dia mari balik perasaan dunia dia ada. Dan mengikut ulamanya kita berada di hari akhirat ni, bukan semua fenomena dunia ni hilang dah. Dia ada fenomena perasaan, dia ada di hari akhirat. Bahkan dalam syurga ada tu perasaan sedih tu tak ada. Perasaan teringat pada saya ada dalam syurga. Ada tu. Mana Allah tidak kata Allah hapus ke semua. Dah. Dia akan ada. Misalnya ni. Jadi masih ada ikhtiar nak maaf ataupun tidak maaf. Ini mengikut ulama yang kata kih ni dibicarakan. Yang ketiga, hak auliaul maqtul, hak waris orang yang dibunuh. Kerana tidak sah taubat orang yang membunuh sehingga dia menyerahkan diri dia kepada wali, kepada anak beranak orang yang dibunuh, dan dia mengakui kesalahan membunuh dia, dan dia kena mengaku dengan jelas, dia teranglah. Kalau dia masuk mahkamah, dia kata dia tak mengaku bunuh, dibicarakan. Misalnya bunuh, memang tak ada siapa tahu lah dia bunuh, Allah tahu. Katakanlah dia ni tertuduh orang nombor satu yang paling disyaki, dibicarakan. Dia kekang, dia kata saya tidak bunuh, saya nak dibicarakan. Padahal dia bunuh misalnya. Dia ni orang Islam lah. Lagu mana hukum? Bila sahabat Kim memang dia kena hukum bunuh. Bila hukum bunuh tu lagu mana? Dah, tak lepas dia sebab dia tak taubat. Dia tak taubat. Jadi syarat untuk taubatnya, dia kena mengaku kesalahan dia. Kalau dia tak mengaku walaupun dia dihukum bunuh kerana bicara tidak menyebelahi dia kalah dalam kes tu. Tu memang tak besar. Mati saja dia tu. Dia kena bicara balik. Tapi kalau dia suruhkan dia mengaku gini-gini, tu mana untuk Allah terima taubat dia tiyalah. Tetapi muskil setengah-setengah ulama yang kata bahawa kes dia dibicarakan kerana masalah itu nyawa, bukan harta-harta ni tak apa boleh ganti. Boleh ganti kat nyawa ni. Tu dia kata kuku mana pun ni tidak pendapat jumhur lah. Ni tidak pendapat jumhur. Ni Ibn Abbas patut dalam mazhab Malik ada juga sebut gitu. Ada tapi tidak jumhur. Majoriti ulama kata diampunkan. Buktinya ni masuk surga, buktinya hadis mengikut ulama. Ulama lain menyebutkan kenapa, apa sebab dibahas begini. Dan ayatnya membunuh ini hadirat dosa tersangat besar. Tu ayatnya dosa tersangat besar. Gitu ya. Jadi itulah beberapa perkara yang kita boleh lihat daripada hadis ini. Jadi pertama sekalinya berdasar pada hadis ini, kesimpulan yang paling besarnya kalau dalam bab kesalahan ni, mana Nabi dan isyarat dalam hadis ni walaupun tidak disebut sini, ni anda tengok dalam ni dalam kitab Kunuz ni disebut panjang lagi, cuma panjang doh lah. Dia panjang doh kitab ni parut nah. Tapi kuku mana pun molek juga. Benda dia sebut tu misalnya saya nak sebut sebagai tambahan, dalam setiap apa kesalahan pun, kalau kita nak ikut cara anjuran hadis, apa sahaja kesalahan pun, hukumnya itu mesti dilakukan selepas diteliti kes itu. Walaupun kita rasa dia ni salah, jangan mudah-mudah
takut ada terlepas pandai dan sebagainya. Apa saja walaupun anak kita misalnya, kita nak hukum dia, kita kena tanya dulu. Kalau tidak, tak ada sunnah. Sunnahnya begitu, kena tanya begini. Tu boleh pahala pula situ tu. Berdasar pada hadis ni. Lepas tu dalam kitab ni juga disebut, kalau kita tidak yakin dengan kemahiran kita nak kaunseling seseorang, sunnah Nabi kita pergi orang yang mahir dalam bidang itu. Begitu juga ibu bapa yang dia merasakan dia tak mampu nak tangani anak dia, jangan dia kata aku tak mengaku anak kamu, tu dia. Jangan buat begitu. Dia kena cari orang lain yang mampu menangani masalah anak dia. Sebab kalau anak dia jadi molek, jadi berubah, dia dapat pahala berpanjangan sampai kepada bila-bila lagi anak dia berubah tu kan usaha dia. Salah satu usaha dia kena cari orang pihak tiga, cari orang lain. Tu. Cari orang alim, cari kadang-kadang tidak alim pun dia mahir dalam bidang kejiwaan ini. Cari. Dia tu Yusuf Qaradawi dalam kitab dia Ilmu Nafs tu, dia sebut gitu juga, kena cari. Dia mari banyak juga hadis. Jangan kita biarkan jiwa manusia ni merata-rata gitu, tak boleh. Itu juga sunnah. Ni. Jadi hak ni sangat berguna untuk orang yang nak menceburi dalam bidang kaunseling. Hadis ni banyak ni, dia boleh tarik lagi banyak lagi dalam benda lain yang disebut. Okey, baik. Seterusnya hadis yang ke-21 tu panjang, saya rasa mungkin saya nak baca sajalah sebab nak panjang ni. Kalau kita nak terjemah ni. Tapi kuku mana pun kesimpulan dia bincangnya sebentar ya hadis ni. Cuma baca dan terjemah tu panjangnya. Hadis ni. Sebab hadis ni Syiah guna parok benar lagi tak dia ni. Tengok ni sahabat tak pergi perang. Dalam kitab dia. Tijani sebut juga dalam kitab Summah Tadaitu tu. Tengok sahabat ni. Cuba tengoklah, kita tengok ni, kita nampak. Saya nak baca dah, mungkin kita baca saja nak terjemah betul. Dah sini. Panjang. وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنهما من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. Itu istilahnya, satu istilah dalam peperangan juga tu, kita warra tu kita sebut. Katalah hatta kanat tilka al-ghazwah faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin shadid wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza wastaqbala adadan kathira fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid wal muslimuna ma'a rasulillahi kathirun ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله وغزا معه
وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أسعر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه طفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. Jiddu baca. Bahasa Arab ni gitu, kalau baca jaddu lain. Kalau langit dengan bumi jadi makna lain. Itu khabar ya. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ah wa lam aqdi min jihazi shay'an. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارطا. الغزو فحممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم yuhzununi, dia buat dhammah yuhzununi anni la ara li uswah illa rajulan maghmusan. Mana bagi itu kadang-kadang dia tak itu tu. Illa rajulan maghmusan alayhi fi an-nifaq aw rajulan mimman adara Allah ta'ala min ad-du'afa wa lam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Aturra mati walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk ma fa'ala Ka'b bin Malik. Faqala rajulun min bani Salamah ya Rasulullah habasahu burdah wan nazaru fi 'itfayhi. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bi'sa ma qulta wallahi ya Rasulullah ma 'alimna 'alayhi illa khairan. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجى منه
Anja kalau bagi bawah tu sana. Situ bawah bagi atas ni. Lam anja minhu bi syai'in abada. Fa ajma'tu sidqah wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atain ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 89 رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. Bila aku salah tapi dia jawab tapi biasa itu marah tu. Gitu. Jawab tapi jawab biasa orang marah. Gitu maksud. Summa qala ta'al, mari. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا. Sebab Ka'ab ni, Ka'ab ini sahabat yang paling hebat berdebat. Ka'ab tokoh debat di kalangan sahabat. Tapi nak pelawak sini tak berani. Nak buat alasan lebih tak berani. Padahal dia ni paling hebat lebat debat ni. Tapi jadi kia, jadi takut. Walakinni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu yusqituk alayya wa in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqba Allah azza wa jalla wallahi ma kana li min udhrin wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا. لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض تنكرت لي تامتي itu حتى تنكرت لي في نفسي الأرض jadi fa'il فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة
فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم. Moga dia ni tak nikah lagi ni malin. Ka'ab malin. فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي وأحب الناس إلي. Orang paling rapat paling di saya. Sini uhibbu. Dia buat situ uhibbu. Ahabbu tu isim apa ni dalam wazan tafdil فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأت فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيع فالحق بنا نواسك falhik ni maknanya join kita lah, join bawah kita lah. Faqultu hina qara'tuha wa hadhi aidan min al-bala fatayammamtu biha at-tannur fasajartuha hatta idha madat 40 min al-50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت tak apa kita sebut semula ni. Dia ada sebut isteri dia ni. Ya'muruka an ta'tazila imra'atak faqultu utalliqha am madha af'al qala la bal i'tazilha fala tuqarribannaha wa arsala ila sahibayya bimithli dhalik فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن la yaqribannak. Jadi hak tadi pun kena baca la taqribannak, baca gitu la taqribannak atas tadi.
fala taqribannaha walakin la yaqribannak. Faqalat innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'. Tua benar. ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسكت. وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب فلبثت بذلك 10 ليال. فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. سمعت صوت صارخ أو في على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبتي. Situ panjang Hamzah tu sepatut fa'adhana tu. Panjang tu. Bau kena tu. Dia kena panjang tu atau hazaf fa'ala tu fa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina salla salat al-fajr fadhhaba an-nasu yubashshirunana fadhhaba qibala sahibayya mubashshirun. وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم كبلي وأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. فقام طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يحرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله عز وجل. Ini besar sangat besar kedudukan Ka'ab bin Malik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Wa kunna na'rifu dhalika min. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. وإن من itu mati tu. Situ wa inna wa in min. Situ wa inna min. Situ nu mati itu mana wa in min. Kita sebut selepas ni lah.
Wa in min taubati alla uhadditha illa sidqan ma baqaitu. فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا. وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ini ayat tu tersahabat. حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته. فأهلكوا ستريو فأهلك كما هلك الذين كذبوا. Sebab dia fakir fa'atah kalau fa'ahlika كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم. وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. Itu panjang itu hari itu, insyaAllah kita terjemah minggu hadapan. Saya setakat itulah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.